Surah Al-Ahqaf adalah surah yang ke-46 dalam tertib kitabi ataupun tertib Quran yang ada dengan kita hari ini. Nama surah ni ialah Al-Ahqaf. Ahqaf nama tempat. Bilangan ayatnya 35. Bilangan rukuk 6. Maksudnya rukuk tu itu dibuat oleh ulama-ulama kemudian. Dalam Quran Majid dia ada tanda di tepi tu. Ain, dia tulis ain. Itu tanda rukuk. Makna sampai di situ eloklah kalau untuk satu rukuk. Satu rakaat baca sampai situ rukuk. Itu kira-kiranya dari segi pembahagian tu dia kira eloklah, cantik kalau berhenti di situ. Itu maksud rukuk. Tapi kalau Quran Karim dia tak ada buat tanda-tanda begitu. Sebab benda tu benda baru sebenarnya. Benda tu benda asalnya tak ada. Asalnya tak ada. Itu benda kena faham. Surah ni sama ada Makkiyah atau Madaniyah? Jawabnya ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Tak kira walaupun selepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Tak kira. Bukan dia setakat lepas pada hijrah ke Madinah tu tak ada surah Makkiyah. Bukan semesti begitu. Selepas tu pun kalau turun di Mekah, maka dia dipanggil Makkiyah lah. Tertib turun ke 66. Orang panggil tertib nuzuli. Tertib nuzuli. Ada tertib nuzuli, ada tertib kitabi. Tertib nuzuli dari segi tertib turun kepada Nabi itu. Bilangan dia kalau nak kira, surah lah. Dari segi ayat dia tu terabur. Dia tidak sekaligus semua sekali itu, tidak begitu. Tapi kalau nak sebut sebagai nombor lah bilangan, turun tu, walaupun sedikit, itu yang ke-66. Kalau nak kira yang lengkap, maka kita kena tengok tertib kitabi. Dipanggil tertib kitabi. Ini tertib surah. Ke-46. Ke-46 tu memang lengkaplah satu surah. Adapun tertib turun tu bukan makna yang ke-66 tu sekaligus semua sekali, bukan begitu. Sebahagian daripadanya turun. Jadi kalau nak kira banding dengan surah-surah lain tu, ia adalah yang ke-66. Bukan bermakna semua sekali kandungan itu dari segi turun. Sebab itu orang tak kira sangat yang diambil kira ialah tertib kitabi. Sebab tertib kitabi lengkap semua sekali surah. Bilangan paragraf ini baru sangat. Bahagian begini baru sangat. Zaman kita baru ada. Zaman dulu tak ada pembahagian paragraf gini. Tapi ia banyak membantu. Seperti mana bilangan rukuk, bilangan itu, bilangan ini ada tu kan, bilangan tertib turun. Ada ditulis dalam setengah-setengah Quran tu. Bilangan paragraf ni baru. Tapi ia banyak membantu untuk kita memahami kandungan sesuatu surah tu. Dan bilangan paragraf ni adalah berdasarkan tertib kitabi, bukan tertib nuzuli, bukan tertib nuzuli, tertib kitabi. Ada 10 paragrafnya. Terlebih dahulu kita tengok mesej utamanya. Apa mesej utama surah Al-Ahqaf? Ialah setelah percaya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Al-Azizul Hakim. Selalu kita beberapa surah kebelakangan ini kita bertemu sifat ini yang ditunjukkan, Al-Azizul Hakim. Cuba kita tengok sini. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Azizil Hakim. Sifat ini yang ditunjukkan. Kalau kita perhatikan sebelum ni beberapa surah memang banyak ini sifat ini. Kenapa begitu? Mendapat pengajaran daripada akibat buruk yang menimpa kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Akibat buruk yang menimpa kaum Ad yang musyrik. Kamu hendaklah menjadi pendakwah kepada Al-Quran. Seperti sikap golongan jin yang berakidah tauhid. Kerana jin pun ada berdakwah juga di kalangan mereka. Bahkan mereka lebih baik lagi daripada setengah-setengah manusia itu. Apabila mereka terdedah dengan ajaran yang betul, sebahagian daripada mereka tu lebih bersungguh daripada manusia dalam menyebarkan ajaran yang benar. Ini ada disebutkan di dalam surah ni. Allah SWT ungkit benda tu. Nak suruh manusia ni berasa malu sikit dengan jin. Padahal jin itu bukanlah makhluk Allah yang hebat seperti manusia. Bukanlah diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi mereka setengah-setengahnya lebih baik, jauh daripada manusia. Dari segi ke depan, menerima ajaran Islam dan menyeru orang lain kepadanya. Baik, kita tengok ni. Paragraf 1 bermula daripada ayat 1 hingga 3. Tujuan Al-Azizul Hakim menurunkan Al-Quran. Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana menurunkan Quran itu apa tujuannya? Dalam ayat 1 hingga 3 nak menyatakan benda ni lah, iaitu
ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Itu antaranya lah. Paragraf 2 ayat 4 hingga 6, musyrikin Mekah yang percaya kepada tauhid khaliqiyah juga dituntut menerima tauhid doa, tauhid ibadat dan tauhid uluhiyah. Mana musyrikin Mekah tu terima dah tauhid khaliqiyah, bahawa yang menjadikan langit bumi semua ni tak ada orang lain. Mereka berkata Allah saja, Allah saja. Jadi melalui ayat 4 hingga 6 ni diseru mereka supaya menerima juga tauhid lagi. Jadi kalau selagi tak sempurna tauhid tu mana tak betul lah, tak murni lah tauhid. Mana bercampur dengan syirik. Bila bercampur dengan syirik, Allah kata dalam hadis, ana aghna syuraka 'anil syirk. Aku tak perlu kepada kongsi-kongsi. Aku tak perlu. Dia tak mahu terima yang bercampur-campur ni. Dia nak yang tulen. Jadi kena terima juga tauhid doa. Maksudnya bila kita berdoa, jangan berdoa kepada orang lain. Jangan berdoa dengan orang lain. Minta dengan orang lain. Minta dengan tu wali ke, minta dengan malaikat ke, minta dengan nabi ke, apa ke, jangan. Itu jadi syirik kita. Jadi syirik dalam doa. Syirik ni banyak. Doa tauhid pun banyak juga. Syirik dalam tasmiyah misalnya. Syirik dalam bubuh nama. Kita bubuh nama anak kita tu unsur syirik. Syirik juga. Jadi tauhid ni biar betul-betul tauhid lah. Tu anaknya. Siapa dia nak jadi bukti, nak membuktikan kepada dunia ni tauhid ni gini. Tak ada sikit pun kok mana-mana pun syirik, tak ada. Siapa kalau tidak orang Islam? Tiba-tiba orang Islam pun jadi punah juga. Punah lah ke mana? Dia kata Abdul Hussein, Ghulam Ali, dan dia sebut buah Syiah. Syiah lah merosakkan image Islam dengan melakukan syirik fit tasmiyah. Syirik dalam bagi nama. Abdul Hussein, orang kata Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, tu baru tauhid. Ini Abdul Hussein pula. Hussein tu siapa? Nama Tuhan kau. Tak boleh. Orang Islam tak boleh ada unsur syirik sikit pun. Dan Tuhan kata dah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur baurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman itu semua kita dah bicara dulu. Kezaliman itu maksudnya syirik. Jangan campur iman dengan syirik. Biar iman tu tulen. Sebab apa? Sebab kalau tak tulen, tak akan dapat al-amnu. Tak akan jadi muhtadun. Orang dapat petunjuk. Tak akan jadi. Nak dapat al-amnu tu, aman, kedamaian dalam hidup, dia kena tauhid tulen. Kalau tauhid tidak tulen, semakin tulen, semakin amanlah jiwa kita. Semakin dapat petunjuklah kita. Itu maksudnya. Jadi jangan campur. Sikit pun jangan campur. Dia minta mereka supaya mentauhidkan doa. Tauhid ibadat, jangan sembah yang lain selain daripada Allah. Itu tauhid ibadat. Ibadat dalam bentuk apa? Puasa ke? Lillahi ta'ala. Sembahyang ke? Lillahi ta'ala. Apa-apalah semualah. Semua yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana lain. Jangan kerana lain. Kerana ni sembelih kambing ni, kerana tu wali sikit-sikit. Kita bernazar nak pergi kubur dia. Tak boleh. Kerana lagu tu tak boleh. Tak boleh. Itu jadi syirik. Itu ibadat. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah makna menyembah. Tak ada orang lain yang kita sembah kecuali Allah. Paragraf 3 ayat 7 hingga 11. Kritikan orang-orang kafir terhadap Muhammad dan Al-Quran. Yang ni sentiasa ada ni. Sampai sekarang ni pun ada. Dengan sebab itu kita kena dapat bagi penjelasan dengan baik kepada orang kafir supaya mereka dapat terima. Kalau tidak, inilah puncanya manusia nak dapat hidayah. Tiba-tiba kalau tolak ni habis. Nak dapat hidayah mana lah? Tak ada dan Nabi lain. Kalau ikut yang lain yang mendakwa Nabi, tak akan dapat petunjuk juga. Nabi Muhammad sahaja yang manusia ni dapat petunjuk yang betul. Paragraf 4 ayat 12 hingga 14, sudut keserupaan antara kitab Taurat dan Al-Quran. Seruan beristiqamah di atas akidah tauhid. Jadi kita tidak nak baca maksud kita ni, tafsir kita, daurah tafsir kita terutamanya khusus berkenaan dengan tafsir ni, bukan nak baca setiap ayat tu, tidak begitu. Sebab setengah-setengah daurah tafsir dia baca memang setiap ayat daripada awal sampai akhir. Baca semua. Kita tidak gitu. Sebab apa? Bahagian baca tu kita boleh majlis lain. Nak betul bacaan pun majlis lain. Ni nak faham apa intipati secara ringkas dengan mudah
dengan membahagikan kepada bahagian ni kita tu nampak jelas apa maksud dia. Ini boleh kita tengok sendirilah, boleh tengok sendiri, semak sendiri pula. Paragraf 5 ayat 15 hingga 20, perbezaan sikap antara si bapa yang berakidah tauhid dan si anak yang kafir, akibat buruk sifat takabur, fasik dan amalan jahat. Paragraf yang ke-6 ayat 21 hingga 26, seruan tauhid oleh Nabi Hud dan penolakan serta olok-olokkan oleh kaum Ad yang musyrik dan jahat. Paragraf 7 ayat 27 hingga 28, keadaan tidak berdaya dan lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin ketika mereka dibinasakan. Mana ketika mereka ditimpa bencana, bala apa, tak boleh buat apa. Mereka seru saja. Mereka tu tak boleh buat apa. Itulah sesatnya, ruginya manusia yang menyembah selain Allah. Sebab tak kenalah, tak betul. Paragraf 8 ayat 29 hingga 32, perihal jin yang mendengar Al-Quran, pendakwah dan penyebar ajaran tauhid di kalangan jin. Paragraf 9 ayat 33 hingga 34, dalil tentang adanya hari akhirat melalui tauhid khaliqiyah. Bukti ada hari kemudian tu berdasarkan tauhid khaliqiyah. Tauhid khaliqiyah tu menjadi bukti. Paragraf yang ke-10 ayat 35, nasihat kepada Rasulullah supaya sabar dan cekal di samping ancaman akan binasa kepada orang-orang yang fasik. Itulah secara ringkas intipati surah Al-Ahqaf. Baik, kita pergi tengok dari sudut pandang yang lain pula terhadap surah ini. Zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Bila surah ini diturun? Sebab kita nak faham kan, kenapa tiba-tiba ni cerita orang kafir Quraisy pula? Kenapa ni Nabi, lepas tu cerita Nabi Hud pula? Kenapa begitu? Jadi kita kena tahu latar belakang. Daripada cerita kafir Quraisy ni, kita dah tahu dah. Ini surah Makkiyah. Sebab berhadapan dengan masyarakat Quraisy ni ketika di Mekah. Ketika di Madinah kurang. Nak suruh-suruh nak dakwah mereka ni kurang. Yang adanya perang dengan mereka. Jadi kita boleh tahu daripada kandungan surah tu, kita boleh tahu ni surah ni turun di mana, ketika mana, kenapa mereka tu kata begini kepada Rasulullah. Kalau kata begini, bermakna peringkat mana, kita boleh bayangkan. Barulah nampak surah Al-Ahqaf besar kemungkinan diturunkan bersama surah Al-Jin. Kita kata besar kemungkinan tu sebab tidak boleh nak kata dengan pasti. Cuma kalau tengok dari segi surah Jin dengan gambaran di sini ada banyak persamaan. Maka kita kata kira-kiranya dekat-dekat lah masa tu. Gitulah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pada ketika tu dengan jelas, boleh sebutlah. Tidaklah perlu sebut besar kemungkinan kalau ada hadis yang jelas. Kalau tak ada hadis, maka kita tengok kandungan serupa dengan surah mana. Dari segi gaya bahasanya, dari segi isi dia, dari segi orang-orang yang dihadapi oleh Nabi itu siapa, itu benda yang kena tengok. Di suatu tempat bernama Nakhlah, ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, peristiwa itu berlaku pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Kalau pada masa itulah, maka inilah maksudnya tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum berhijrah ke Madinah. Tuduhan sebagai tukang sihir dan pendusta kepada Rasulullah tersebar dengan meluas pada ketika itu. Dari segi tertib kitabi maksudnya sebagaimana yang ada dalam Quran yang ada dengan kita sekarang. Kitab Quran yang ada dengan kita sekarang. Susunan tu. Surah Al-Ahqaf merupakan surah yang ke-7 dan yang terakhir daripada rangkaian surah-surah Hawamim. Jadi kalau surah Hamim bermula dengan Hamim ada 7, saya sudah sebut dah. Dan kita sudah bertemu semua dah. Ini adalah yang ke-7. Maknanya yang terakhir. Surah yang dimulakan dengan Hamim. Kesinambungan surah Al-Ahqaf dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam surah Al-Jathiyah telah pun dijelaskan punca-punca manusia bersikap seperti Fir'aun, sombong, takabur, cintakan dunia, mempertuhankan nafsu dan lain-lain. Kenapa manusia jadi begitu? Itu dalam surah Al-Jathiyah sebelum ni telah pun dijelaskan. Di dalam surah Al-Ahqaf ini pula dijelaskan sikap negatif kaum Ad yang sombong. Mana apabila kaum Ad menghadapi Nabi Hud, apa sikap mereka? Sikapnya bukan positif, tapi negatif. Akibat sikap negatif itu jadi macam mana kepada mereka? Jadi maknanya ini sebagai iktibarlah, sepatutnya kafir Mekah tu fikirlah. Kalau sikap negatif tu terhadap seruan Rasul, bagaimana yang telah berlaku kepada kaum Ad. Apa yang berlaku kepada kaum Ad dan seumpamanya mungkin juga berlaku kepada kamu.
Sebab apa? Kesalahan kamu, jenayah kamu itu sama. Itu maksudnya. Itu dari segi kaitan surah. Yang kedua, di dalam surah Al-Ahqaf disebutkan tentang kaum yang telah dibinasakan oleh Allah secara langsung. Allah binasakan secara langsung itu maksudnya dalam bentuk bencana alam. Kita tidak nampak campur tangan dan kaitan manusia dalam mencetuskan bencana itu, tak nampak. Misalnya gempa bumi, siapa dia nak gempa bumi? Gempa bumi, tanah runtuh yang dahsyat, ataupun kita kata banjir yang besar, itu bukan manusia buat. Itu maknanya hukuman daripada Allah secara langsung, secara direct. Itu dalam surah Al-Ahqaf. Sementara di dalam surah Muhammad selepas ni, yang merupakan salah satu surah Madaniyah, umat Islam diperintah supaya berjihad menentang pencerobohan orang-orang Quraisy. Dengan cara begitu, Allah kadang-kadang membinasakan orang-orang kafir secara tidak langsung. Secara tidak langsung ni maksudnya melalui manusia juga, Jadi bala, orang panggil bala, bencana kepada manusia ni bukan dalam bentuk bencana alam saja. Ada kalanya dalam bentuk perang. Perang tu tidak langsung tu kita tengok manusia yang bunuh manusia lain. Tetapi Allah juga yang mencetuskan, yang membuatkan orang ni mari serang orang ni, menghancurkan orang ni, orang ni menghapuskan etnik orang ni, puak ni. Allah juga, tapi secara tidak langsung. Itu dikatakan hukuman Allah secara tidak langsung. Jadi kepada orang kafir Mekah ni, hukuman Allah terhadap mereka bukan secara langsung, bukan dalam bentuk balik bumi ataupun hujan api, bukan dalam bentuk tu, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk berlaku peperangan. Sebab apa? Puak-puak dia lah yang nak sangat tu, nak perang, melocak Abu Jahal dah. Ramah atau tak mahu perang, dia nak. Akhir sekali dalam perang Badar tu, mula-mula lagi perang, kepala dia dipenggal, putus kepala, dalam kaki putus. Sahabat-sahabat pergi serbu dia, padahalnya dalam perang Badar tu tak nampak Abu Jahal, tak nampak. Begitu dia, anak buah dia ni, tentera-tentera dia ni mengelilingi dia, dia duduk di tengah. Lepas tu pakai baju besi pula, tak nampak mata, tak nampak, tak kenal. Tapi yang kena jugalah, kan dalam cerita dalam Bukhari apa ada sebut, ada anak muda tanya Abdul Rahman bin Auf ketika berbaris nak pergi perang. Pak Cik kata dia, Pak Cik kenal Abu Jahal? Kenal? Kalau nanti Pak Cik nampak, Pak Cik tunjuk lah. Pak Cik tunjuk ke saya. Sebelah tu. Sebentar lagi sebelah dia tu, Pak Cik kenal Abu Jahal? Abdul Rahman bin Auf kata kenal. Nanti kalau Pak Cik nampak, Pak Cik cerita dengan saya. Abdul Rahman bin Auf sebut, mula-mula Abdul Rahman bin Auf tengok kerana dia ni budak ni, dia tak berapa yakin sebab budak ni. Rupanya budak tu dalam hadis digambarkan macam burung elang terbang, pergi serbu Abu Jahal. Dua, tiga orang budak muda ni. Itulah cerita. Sehingga Abu Jahal ia sangat nak perang tu, dia mati situ lagi, awal lagi. Dia mati awal lagi. Itu orang panggil hukuman Allah secara tidak langsung melalui manusia. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah Al-Ahqaf terdapat tema-tema yang membuktikan kebenaran ajaran tauhid, kekarutan syirik, penjelasan tentang kedudukan dan pangkat kerasulan. Di dalamnya juga terdapat kritikan dan bantahan yang keras terhadap akidah orang-orang Quraisy tentang keperluan adanya wasilah, yakni orang tengah di antara manusia dan Tuhan. Selain itu, kelemahan Tuhan-Tuhan selain Allah juga dinyatakan dengan jelas. Ini pun satu penyakit orang-orang syirik. Dia ada orang tengah ni, untuk sampaikan permintaan mereka kepada Tuhan, ada orang tengah. Islam anti sangat akidah fahaman macam tu. Tak perlu kita merasa kita kotor sangat macam mana pun, banyak dosa, jadi kita tidak layak minta secara langsung dengan Allah. Tak perlu macam tu. Itu orang kafir. Orang Islam tidak. Islam tidak ajar gitu. Itu keistimewaan. Cuba kita tengok agama lain sampai sekarang ni boleh tengok. Sebab saya biasa juga tengok, saya suka jenis pergi tengok. Dululah, sekarang ni tidaklah. Saya pergi tengok apa dia buat. Memang dia tidak buat sendiri, semua dia kena ada orang tengah. Tok Sami tu bagi apa-apa, nak bagi air ke nak bagi apa, dia kena Tok Sami bawa. Dia bukan boleh pergi sendiri, dia tak pergi sendiri. Itu dia cara dia. Mana-mana pun begitu. Ada pun kita Islam tidak begitu. Tapi orang Islam pun ada juga kena tempias penyakit-penyakit ni, ada juga. Apabila dia seru wali-wali ataupun pergi ke kubur wali-wali lah, biasanya begitulah, untuk minta dengan Allah. Kadang-kadang dia minta secara langsung.
dengan wali tu. Mintalah, saya minta Tuhan tolong minta dengan Allah. Itu orang Islam tu. Orang Islam macam tu sudah cemar, sudah kotor akidah dia. Akidah sudah cemar. Jadi kita orang Islam boleh tahu kalau macam ni sudah cemar. Jadi cepat-cepatlah balik ke pangkal jalan. Cuba tengok, Iraq hancur. Orang-orang ni yang gila kepada Tok Wali ni, dia tak sedar kau di Baghdad tu ada kubur Syekh Qadir Jalani. Syekh Qadir Jalani boleh buat apa? Tak minta boleh buat apa? Orang yang puja sangat Imam Abu Hanifah, kubur Imam Abu Hanifah ada di Iraq juga, boleh buat apa? Sepatutnya orang Islam mudahlah nak faham benda tu. Orang kafir tu dia lama dah kena penyakit tu, payah sikit. Sepatutnya orang Islam itu mudahlah. Kenapa duk panggil ya Syekh Abdul Qadir Jalani? Ini penyakit setengah-setengah orang Islam, tapi bukan umum orang Islam kan macam tu. Nombor 2, surah ini juga termasuk dalam salah satu surah Jalaliyah. Sebelum ni kita dah bertemu dah surah Yasin, itu surah Jalaliyah. Surah Ahqaf, surah Jalaliyah juga. Surah yang menyatakan sifat-sifat Allah yang dalam bentuk jalal, hebat. Dalam bentuk kita kata kalau manusia ganas. Tindakan dia tu macam kalau kita manusia tidak ada kesian belah tadi. Hukum gitu. Itu jalan. Seperti beginilah kalau kita nak faham mudah. Kalau sebuah kerajaan dalam dunia, bila polis tiba-tiba mari serbu rumah kita, tak terkejut. Itu sifat jalal kerajaan lah tu. Nak bagi faham sifat jalal kerajaan lah tu. Dia boleh buat macam tu. Dan dia boleh seret kita pergi ke mahkamah sebab kita tak mahu pergi. Tak boleh lagi duduk dalam satu kerajaan. Itu sifat jalal kerajaan namanya. Bila kita buat salah, dia denda kita dan kita mesti bayar. Tak bayar tak selesai. Sampai mahkamah, dia boleh bawa kita mahkamah. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Itu sifat jalal kerajaan. Jadi kalau sifat rahimiyah atau sifat jamaliyah, sifat cantik Tuhan, hujung tahun dia nak bagi bonus. Itu kalau kerajaan, dia nak bagi penghargaan, dia nak bagi award, dia nak bagi pingat, dia nak bagi penghargaan kepada seseorang itu sifat jamal kerajaan. Kerajaan pun ada buat juga. Dia bagi bayaran, dia bagi apa macam-macam. Dia masyhurkan orang itu sifat jamal kerajaan. Allah SWT pun begitu juga. Lebih lagi, manusia ni belajar dengan dia lah buat macam tu. Kerajaan-kerajaan yang ada ni belajar dengan dia. Masuk dalam jail, itu jalan. Masuk dalam jail, bagi penghargaan, bagi sekian banyak tanah, itu jamal. Yang orang suka. Allah SWT pun macam tu juga. Sifat dia tu boleh kita secara kasarnya bagi dua. Sifat yang keras dan sifat yang lembut. Sifat yang keras, sifat yang lembut. Jadi sifat yang lembut tidak sesuai kita guna disebut pada ketika berlaku keadaan keras tu. Tak sesuai. Misalnya Rahim, Rahman, tak sesuai. Rahman, Rahim tu ketika lembut. Sebab itu kita sembelih tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebut nama Allah juga, tapi tak boleh sebut Rahman Rahim. Sebab apa? Tak sesuai situ. Tak sesuai. Sebab apa? Kawan tu mati tu, menggelupur bila sembelih, sakit. Tak sesuai itu dengan suasana lembut tu. Sebab itu Bismillah Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Jadi tengok juga, nak Bismillah pun tengok juga benda tu. Tengok sesuai benda keadaan lagu mana. Kalau lembut kita nak makan, nak mengenyangkan, tadi kita lapar, Bismillahirrahmanirrahim, sesuai. Di dalamnya tersebut kisah kebinasaan dan kemusnahan kaum Ad di Wadi Ahqaf. Jadi kan Allah telah membinasakan kaum ni, dahsyat. Kalau kita tengok negeri-negeri yang binasa ni, tak ada apa. Kosong. Tak ada apa hijau macam negeri kita ni, hijau, cantik, sejuk, tak ada macam tu. Panas. Pergi tu buat dia tu pun panas. Berapa ribu tahun dah berlalu. Sebab itu Nabi kata kalau pergi tempat-tempat macam tu, cepat-cepatlah. Lepas pergi tempat tu. Jangan duduk lama-lama situ. Orang-orang musyrikin Mekah ditegur kerana kesyirikan dan kesombongan mereka. Dan mereka diancam dengan bencana yang telah menimpa kaum Ad. Dan ayat terakhir surat ini mengandungi ancaman kebinasaan dan kemusnahan kepada kaum yang derhaka. Kaum yang derhaka, Allah SWT ancamkan dengan kebinasaan dan kemusnahan. Jadi semacam tadilah, binasa dan musnah ni tidak semesti secara langsung dalam bentuk bencana Allah, mungkin dalam bentuk lain. Yang kita tengok dalam dunia sekarang ni, umat Muhammad ni banyak macam tu lah.
Bila umat Islam teruk begitu gini kan, bangsa tu bangsa ni naik. Cuba tengok kerajaan Rusia, Soviet Union dulu begitu besar tu. Kenapa besar? Berapa banyak negara-negara Islam masuk bawah dia, dijajah oleh dia, hilang nama tu. Berapa lama? Perang di Afghanistan, orang Islam dulu, mujahidin dulu perang dengan orang Rusia tu, akibatnya mereka pecah, hancur juga. Walaupun orang Islam pun teruk, memang hancur lah. Negara Afghanistan tu satu tu hancur. Kalau orang-orang yang pergi sana lah cerita, dia kata orang kalau kita pergi tempat nama kosong padan saja, ada sebuah rumah. Dia kata depan tu pejabat pos dulu, ni sekolah dulu, tak tahu mana tu bencana melalui manusia. Tak kira Islam pun, kalau buat tak betul, Allah SWT boleh ganti orang lain. Itulah hukum yang disebut dalam Quran, yastabdil qauman ghairakum. Tuhan akan ganti orang lain. Jadi sehingga akhirnya kita nak bawa Islam ni kan susah kemudian. Orang tak yakin. Sebab apa? Lama satu ketika dulu orang tolak Islam. Orang Islam sendiri. Sebab apa? Islam tu dah berjalan tak betul. Itulah jadinya. Nak boleh meyakinkan orang pula tu Allah susahnya. Kemudian ni baru timbul Turkmenistan, Uzbekistan. Banyak lagi lah yang stan-stan tu kan, kawasan tu kan. Apa lagi? Banyak lah. Itu semua jadi sudah terpisah. Asalnya negara Islam semua, tapi dikuasai oleh Rusia tadi. Suatu ketika dahulu menyebabkan jadi negara dia besar dah tu. Jadi makin besar, duduk bawah dia, nak semayang pun susah. Selama mana? Nama Islam pun hilang, tak tahu nama mana. Jadi mau cari siang, orang Islam tengok ke nama macam siang pun. Begitu. Orang lain bila berkuasa, gitulah jadinya. Kita kena tunggu dia. Kalau tak mahu jadi gitu, jagalah Islam dengan itu saja jawapan dia. Nombor 3, manusia dimalukan apabila dikatakan golongan jin lebih baik dari kamu. Setelah mereka mendengar Al-Quran, mereka bukan sahaja menjadi orang-orang Islam, malah menjadi pendakwah dan pejuang Islam. Ayat 31 ni, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Itu kata jin. Puak-puak jin bila dia dengar seruan Islam, Nabi baca Quran apa, ini Islam bagus, dia pun balik seru pokok dia, wahai kaum kami, kamu sahutlah seruan orang yang berdakwah kepada Allah dan berimanlah kamu, nescaya Allah mengampunkan kamu dosa-dosa kamu. Maknanya kita tahu di sini golongan jin ni pun mukallaf juga, makna ada berdosa, ada pahala juga. Sebagaimana manusia masuk syurga, masuk neraka, jin pun begitu juga. Sebab dia terikat dengan agama. Jadi Allah akan mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu, wa yujirkum min azabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Maknanya kalau tidak, manusia ni kena azab. Jin pun sama. Jadi dia seru. Ramai pula pokok dia tu masuk Islam. Jadi Allah SWT sebut, malulah manusia ni. Malu. Dia sebagai orang yang lebih daripada makhluk lain, tiba-tiba dia ni pula pergi pusing ke lain. Beberapa keistimewaan Al-Quran dan seruan tauhidnya. Ini semua ni ada dalam surah ni lah. Ada dalam surah ni. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana, Al-Azizil Hakim. Itu yang pertama dalam ayat 2. Siapa yang buat turun Al-Quran ini, Alkitab ini? Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Jawabnya Allah itu zatnya, sifatnya Al-Aziz dan Al-Hakim. Dia sebut sifat ini. Dia sebut sifat ini sebab apa? Sifat ini perlu ada. Untuk apa? Untuk mengadili manusia. Nanti manusia ada ikut kitab, ada tidak ikut kitab. Kalau ikut, saja-saja ke ikut tu, dia ada ganjaran dia, balasan baik. Kalau dia ni tak ikut, balasan buruk. Balasan tu sama ada di dunia atau di akhirat. Yang pastinya di akhirat. Dunia tu tak pasti lagi. Yang pastinya akhirat. Jadi untuk menghukum, membalas buruk terhadap manusia, sifat Al-Aziz berperanan. Dalam menghukum apa ni manusia ni dengan kebaikan, Al-Hakim itu berperanan. Itu benarnya yang kita kena faham. Al-Hakim itu berperanan. Kalau tidak bijak sana, macam mana dia nak mengadili orang di mahkamah besok? Dia kena orang bijak. Kalau tidak, jadi tidak adil. Nak boleh dapat adil, dia kena apa? Dia kena orang tu bijak.
Mana kalau hakim tak bijak, dia buat keputusan salah. Sebab apa? Tengok ke dia ni dulu jahat. Lepas tu kita nak masuk syurga macam mana? Kita nak nilai macam mana, sudut mana dia boleh masuk syurga. Dalam keadaan dia ada begitu banyak kesalahan. Dia kena orang yang bijaksana. Tak ada yang boleh lawan kebijaksanaan Allah SWT. Kalau dalam dunia ni banyak dah kita puas hati dengan hakim tu, hakim ni yang menghukum manusia adil, kita dah dapat keadilan, puas hati. Sebab apa? Sistem kehakiman bukan main, banyaknya, bukan satu saja mahkamahnya, banyak lapis mahkamah tu. Lepas sini boleh rayu lagi, pergi ke atas, akhir sekali kita puas hati. Pasal apa? Sebab ramai tu orang-orang cerdik tu yang mengadili kita. Itu pun kan banyak terlepas. Allah SWT tak akan terlepas sebab dia yang bijaksana. Yang lain tu bijaksana pinjaman saja, bukan sebenar. Yang bijaksana sungguh Allah Subhanahu. Dia kena ada itulah. Dan kalau bijaksana saja, tahu dong kan ni salah, tak ada kuasa. Al-Aziz tu maknanya ada kuasa, kuat, perkasa, tak ada siapa boleh lawan dia, barulah boleh hukum. Kalau tidak nak hukum macam mana? Salah pun. Tengok saja macam sekarang ni, kerajaan yang berdaulat, yang berkuasa penuh. Orang tu tak bayar cukai ke apa ke, dia boleh ambil pas. Dia boleh halal, tak boleh pergi keluar negara. Dia boleh halal, dia boleh isytihar muflis. Tu kan, kalau ada kuasa, dia boleh buat semua. Dan benda-benda tu menakutkan. Itulah sifat jalal orang panggil. Sifat jalal, menakutkan manusia. Orang kita jadi perik lah, jadi perik. Dan kita tak boleh apa, tak boleh nak lawan dia. Lawan boleh pada dia. Tak payah askar. Askar, berapa macam askar pula. Askar ni banyak jenis tu. Nak lawan kita, siapa nak lawan? Allah SWT ni lagilah tak boleh nak banding. Kalau manusia tu pun kita dah nampak dah kuasa. Orang kata kuasa ni apa, dah nampak dah. Bagaimana dengan Allah SWT Al-Aziz yang sebenar, dia boleh buat. Dengan sebab itu kena takutlah. Kamu tak ikut Quran ni, apa akibatnya? Akibatnya masuk neraka. Kamu tak boleh halal. Kamu dia akan diadili dengan betul. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan dalam surah Yasin sebelum pada ni, Allah SWT kunci mulut manusia pada ketika itu. Tangan dia bercakap. Tangan kata akulah bunuh dia. Mulut senyap. Tak kata apa. Kaki jadi saksi. Itulah tu kata dia. Saya lah pergi. Dia guna saya. Bukan sekadar tu, kulit kita, bulu roma kita bercakap. Dalam Quran disebut, macam mana kamu boleh cakap? Semuanya jawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Tuhan bagi kami boleh bercakap. Kalau siapa-siapa yang dia nak boleh cakap, boleh cakap. Sekarang ni masa kita, dia jadi saksi. Bah kita nak lawan macam mana? Nak apa? Nak bunyi suara? Ni suara. Ni rakaman. Nak apa? Nak video? Ni kamu nampak. Kamu nak kata apa? Kalau manusia boleh buat gitu kan, pergi dalam mahkamah, dia tunjuk dengan video, dengan bunyi suaranya, dengan ada saksi, itu pun kita tak boleh lepas dah. Tak boleh lepas dah. Bagaimanalah kalau semua ni bercakap? Nak lepas macam mana? Sebab itulah Allah tu Al-Hakim, bijaksana. Dia tahu nak buat macam mana, supaya manusia tak boleh lepas daripada dia. Dan manusia akan mengakui memang betul adil. Memang patut dihukum macam tu, memang patut. Itu sebab dia sebut Al-Azizul Hakim saja tu pun sudah cukup. Mula-mula lagi sebut, ni amaran ni, kitab ni bukan mari saja ni. Kalau kamu ikut, kamu bahagia dunia akhirat dan dapat ganjaran masuk surga. Sebab ikut Quran lah. Ikut Quran. Dalam Quran itulah sebut tauhid khaliqiyah, tauhid doa, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kita tahu daripada mana semua? Daripada Quran. Syirik ini sini, kita tahu daripada mana? Siapa cerita? Quran. Dua sifat ini sangat berperanan, sangat besar maknanya. Kenapa Allah SWT sebut? Padahal kalau dalam dunia ni bijaksana saja, tak boleh nak hukum, tak boleh. Hukum saja tahu, bijaksana tak ada, tak boleh, tak kena macam tu. Dia akan hukum tak tentu pasal lagi. Hukum tak kena tempat. Dia kena ada dua sifat. Dia kena ada dua sifat itu. Sebab tu kalau tak kuat orang jadi hakim ni, berapa ramai yang letak jawatan? Ramai dalam sejarah. Sebab apa? Sebab dia telah sayang. Orang ni gantung, mati. Dia pun balik tak ada makan juga, tak jenera tidur. Ni, dia dah kena. Kalau kena silap pula, Allah baru dapat tahu kemudian. Orang lain yang buat. Aku telah hukum dah, mati dah kawan. Jadi janda lah isteri, jadi yatim lah anak dia. Padahal dia tidak. Bayangkan. Sebab apa? Sebab kita tidak hakim.
Walaupun nama hakim. Sebab apa? Hakim bahasa Melayu tu ambil Arab dah. Mana dia kena orang bijaksana. Kalau tidak bijaksana tak boleh. Cuma dia je ha alif kaf mim, itu hakim. Ni hakim. Hakim tu lebih dalam lagi makna dia. Bijaksana dia tu lebih dalam lagi. Sebab dia sirah mubalaghah. Hakim tu isim fa'il. Hakim isim fa'il. Dia beza tu antara dua. Sebab apa dia sebut al-hakim, bukan al-hakim. Tak ada beza. Yang ni maknanya bijaksana betul, tahu sampai ke dalam-dalam tu. Bukan hanya berdasarkan zahir-zahir, boleh ditipu oleh saksi-saksi palsu dan sebagainya. Tak boleh lah, tak boleh. Tapi kalau hakim dunia ni boleh berlaku, banyak berlaku macam tu. B. Orang-orang musyrikin telah menuduh Al-Quran sebagai sihir yang nyata. Sihrun mubin. Ini cari penyakit orang ni. Kata begitu kepada Alkitab tadi. Padahal kitab tu mari nak memimpin kita, nak jadi penyuluh kita. Ibarat kita duduk tengah gelap, orang bagi lampu, kita pecahkan lampu. Lepas tu macam mana? Kita je kena pergi sebelah sana, nak naik perahu tu kita hancur. Macam mana? Teruklah ni. Pula dikata sihir pula. Mereka juga menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengada-ngadakannya. Itu ayat 7. C. Orang-orang musyrikin Mekah telah menganggap seruan Al-Quran sebagai dusta. Dusta yang lama. Ifkun qadim. Ini dusta lama ni. Ayat 11. Terdapat kesamaan di antara Al-Quran dan Taurat. Kedua-duanya diturunkan sebagai rahmat untuk memimpin manusia. Ayat 12. Di kalangan Bani Israel ada juga orang yang cerdik. Dia meninggalkan agama Yahudi dan memeluk Islam. Orang-orang Quraisy pula terus dengan sikap sombongnya. Padahal mereka itu adalah tempat rujukan. Ada ahli kitab berapa ramai yang memeluk agama Islam. Seperti Abdullah bin Salam yang begitu alim. Orang Yahudi kata, kamu kata begini-gini. Apa ni, dalam hadis Bukhari apa ada semua sebut, dia sembunyi dulu. Kamu bila pergi berjumpa dengan Nabi, dia pun pergi jumpa juga. Tanya-tanya, Nabi tanya, Abdullah bin Salam ni orang setara mana di kalangan kamu? Setara mana hebat? Oh, dia ni memang hebat lah, tak ada lah. Orang nombor satu di kalangan kita, memang alim sungguh, kata dia. Lepas tu duduk cakap-cakap Abdullah bin Salam tu. Abdullah bin Salam kata, saya terima Islam dah. Selalu dia kata sini, inilah paling jahat, kata dia. Situ juga dia kata, inilah paling jahat, paling apa ni, bodoh. Macam-macam dia kata. Itu puak-puak Yahudi. Berapa ramai ahli kitab, pendeta-pendeta dia, seperti Mukhairiq, nama dia. Mukhairiq tu bila dia nak mati, dia wasiat supaya beberapa tanah dia diberikan kepada Rasulullah. Dia sedar ini Rasulullah ni betul orang yang baik. Berapa ramai? Kenapa ni puak-puak yang jahil ni tak mahu ikut Rasulullah duduk kata macam-macam tu? Sedangkan orang-orang yang cerdik di kalangan ahli kitab yang mereka pun hormat. Kafir Quraisy dia hormat juga ahli kitab, sebab dia kira orang yang ada kitab kan, dia buat tu guru lah. Beberapa sikap orang-orang musyrikin Mekah. Di dalam surah ini orang-orang musyrikin Mekah dibantah dan akidah mereka dirobohkan. Mereka dinasihati supaya menerima tauhid seperti golongan jin yang telah menerimanya. B. Orang-orang musyrikin Mekah telah menolak seruan tauhid Al-Quran dengan berpaling belakang dan tidak mempedulikannya. Ini ayat 3. C. Penolakan terhadap syirik dalam bab doa. Min dunillah, maksudnya min dunillah, selain Allah lah. Tuhan-Tuhan selain Allah sampai kiamat tidak akan dapat menjawab seruan dan permintaan manusia kepada. Tetapi itulah orang-orang yang sesat kan, dia tetap juga duduk doa, duduk minta dengan min dunillah. D. Orang-orang musyrikin Mekah telah menuduh Rasulullah berdusta. Ayat 8. Sebagai jawapannya dikatakan Nabi SAW bukanlah orang yang pertama membawa seruan itu. Itu ayat 9. Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Semua Rasul-Rasul sebelumnya juga membawa seruan yang sama. Ini ayat 8. Am yaquluna iftara qul in iftaraitu. Dan ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukannya Rasul yang pertama yang bawa ajaran seperti ini. Rasul-Rasul dulu pun macam tu. Kalau kamu terima baik Rasul-Rasul dahulu, kamu hormat, kenapa kamu kata begini kepada Muhammad? Gitulah maksudnya. Doa orang Muslim untuk kedua ibu bapanya yang sudah tua dan juga untuk anak-anaknya. Reaksi anak yang kafir terhadap kedua ibu bapa. Orang-orang kafir Quraisy diseru supaya meninggalkan pemujaan terhadap nenek moyang dan mereka diminta supaya berfikir dengan akal yang sejahtera.
tentang kebenaran suruhan tauhid. Daripada ayat 15 sampai ayat 20. Di sini Allah SWT menggambarkan betapa baiknya orang ni kalau Islam. Kamu cuba tengoklah pengikut-pengikut Muhammad ni macam mana jadinya kalau ikut dia. Alangkah baiknya jadi orang-orang yang baik. Orang kita kata jauh jadi. Cuba tengok kamu ni macam mana perangai dia. Itu salah satu cara banding. Sebab sahabat-sahabat tu menjadi bukti, menjadi saksi. Manusia ni Allah SWT jadikan dia wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berpesan kepada manusia supaya buat baik dengan kedua ibu bapa. Ingat mak dia tu mengandungkan dia bukan main susah. Sampai kepada sekian lama ni 30 bulan barulah selesai nak cara kepada anak tu. Sehingga bila anak tu sudah sampai kepada umur yang matang, cukup cerdik, wa balagha 40 sana, sampai umur 40 tu baru matang manusia. Di sini disebut. Sebab itulah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul umur 40. Kalau tidak dia tak habis lagi buah budak tu kan. Buah mentah tu tak habis lagi. Tapi ada juga 50 pun mentah semacam kan. Itu tak kira lah tu kan. Ni kira umum. Apa anak tu? Anak yang cerdik, yang dapat hidayah. Kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini sifat orang Islam. Anak Islam, dia ada ayah, dia ada anak. Dia ada ayah, dia ada anak. Apa? Dia minta doa. Biarlah Tuhan bagi hidayah kepadaku untuk aku bersyukur kepada nikmat yang Kau telah kurniakan kepadaku dan kepada dua ibu bapaku. Maknanya anak yang soleh tidak lupa kepada ibu bapa. Ini sifat. Ini kalau ikut Quran jadi ginilah. Kalau ikut Islam. Dan aku minta biarlah kamu bagi hidayah kepadaku dapat melakukan amal soleh yang Kau redha. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan zuriat-zuriat aku pun kamu jagalah dengan baik. Perbaikilah zuriat-zuriat aku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang Islam. Lagu ni lah sifat orang Islam. Tak molek kau ni. Kalau kita tengok dari segi ajaran dia pun molek dah, bagus dah. Kenapa dia jadi bermusuh dengan kita? Nak orang macam mana? Kalau nak orang macam ni ikut Islam. Kita tengok kamu, dia buat perbandingan masa tu lah. Masa tu kamu macam mana? Orang pengikut kamu, ketua kamu pun teruk, yang mengikut pun teruk. Jadi ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Orang-orang macam ni Allah Subhanahu wa taala terima amalan mereka yang terbaik, dan kejahatan-kejahatan mereka Allah Subhanahu wa taala ampunkan, termasuk mereka ini dalam ahli syurga. Itulah janji benar yang dijanjikan kepada mereka dahulu. Allah SWT jadikan kenyataan. Lepas tu dia buat contoh pula. Ni orang kafir, anak kafir macam mana jadi? Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah wa waylaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Yang ada yang keras kepala. Ibu bapa dia Islam dah. Tapi kita tidak nak tafsir satu-satu ni kan. Nak ceritanya dalam surah ni macam mana cara dia nak dakwah orang, nak suruh buka fikiran orang. Salah satunya dia suruh tengok orang Islam. Jadi kalau kita tak boleh nak tunjuk orang Islam macam mana? Itu masalah kita je. Nak tunjuk orang Islam yang baik tu susah. Itu payah lah. Contoh, cuba tengok orang Islam, kalau dia ikut Islam, dia bersih. Bersih lah. Bersih orang kafir. Cuba tengok orang Islam, bagusnya dengan ibu bapa dia. Nak sembilan mak ada orang Islam dah. Orang kafir tak ada. Terbalik pula dah jadi. Sepatutnya ikut Islam ni tidak gitu. Yang sebenarnya sebab tak ikut lah. Kalau jadi gitu tu. Kalau ikut sungguh, ini dalam Quran. Kalau orang kafir dia kata kepada ibu bapa dia, apa? Kata dia. Duduk janji. Janji apa? Janji kita bangkit semula. Bangkit mana, mati sekarang mana, tak mari balik lah. Tak ada siapa pun mari balik dalam dunia ni. Duduk royak, duduk cerita syurga. Mana ada? Kedua ibu bapa tegak berdoa dengan Allah SWT. Ingat, beri imanlah kamu. Kedua ibu bapa tu kata, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa dia kata? Anak ni, orang yang malat, yang celaka. Dia kata, ini semua dongeng orang-orang dulu, karut semua. Kadang-kadang jadi ibu bapa ni menghadapi anak yang macam ni teruk juga ujian. Sebab tu Allah SWT sebut amalan yang macam ni termasuk dalam golongan yang rugi di kalangan manusia dan jin. Daripada dulu pun ada juga yang macam ni. Jadi kita pilih lah, nak pilih yang mana.
F. Kesombongan dan takabur adalah penghalang yang paling besar kepada orang-orang musyrikin Mekah memeluk agama Islam, dan sebagai balasan kepadanya mereka akan masuk neraka. Ini ayatnya. G. Kepada orang-orang musyrikin Mekah dikatakan bahawa qurbanan alihah, iaitu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan puja dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka menganggapnya sebagai perantara dan orang tengah di antara manusia dan Tuhan sebenarnya, terlalu lemah dan tidak berupaya langsung ketika bangsa-bangsa musyrik dibinasakan. Qurbanan alihah itu tidak ada pun yang datang membantu. Itulah sebut dalam Quran. Nak suruh terbuka fikiran tu. Mana-mana Tuhan nak bagi hidayat, terbuka bila kita sebut begitu. Tapi hak mana-mana Tuhan sudah tahu dah dalam ilmu dia ini ahli neraka, habis tak boleh buat apa. Itulah dalam di awal-awal lagi surah Baqarah tu kita baca, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Macam tu tak boleh buat apa. Tapi kita tak tahulah, sebab tu disuruh kita dakwah juga. Tapi ada yang macam tu, kemuncak dah tu kafir yang tak boleh, tak ada ubat, tak akan beriman juga. Kita cerita macam mana, hebat kita macam mana, tak boleh. Nak ceritanya kuasa memberi hidayat duduk pada Allah, bukan kita. Barulah kita tahu kuasa tu duduk dengan dia. Baru kita tahu. Kita menangis macam mana pun, kita guling pun, kita meraung pun, minta mak pak kita yang tidak Islam tu masuk, tak masuk. Kalau Allah SWT tidak nak rayaknya susah. Jadi bila begitu, kalau kita sedar, kita di Islam dah, syukur banyak-banyak. Kalau tidak, susahlah tu nak menghadapinya. Bayangkan berapa ramai saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, ibu bapa dia tidak Islam, bagaimana perasaan dia setelah mengaji Quran? Ni tak ada ahli neraka, ni nak mak ayah dia jadi ahli neraka, tidak nak. Macam mana perasaan? Sedih. Tapi hidayat tu di tangan Allah. Hidayat di tangan Allah. Nombor 6, di dalam surah Al-Ahqaf juga dinyatakan sebab-sebab utama bagi kebinasaan bangsa-bangsa. A. Kerana kefasikan mereka dengan menderhakai Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dilarang Allah, bangsa-bangsa dibinasakan. B. Orang-orang yang memuja Tuhan-Tuhan ciptaan mereka sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan diingatkan bahawa qurbanan alihah, itu Tuhan-Tuhan yang dipuja sebagai perantara. Qurbanan alihah dalam Quran disebut gitu. Mereka itu begitu lemah dan tidak berdaya sehingga pada ketika pemuja-pemujanya dibinasakan, mereka langsung tidak dapat menyelamatkannya. C. Qaum 'Ad adalah satu bangsa yang derhaka. Mereka tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Kerana itu mereka dibinasakan dengan angin yang kencang. Ini cerita orang dululah. Umat Muhammad ni saya sudah sebut dah banyak kali dah. Kenapa tidak Allah SWT binasakan macam tu? Sebab banyak sebablah. Umat Muhammad ni luas sangat, seluruh dunia. Kalau binasa maknanya habis dunia. Sebab kalau binasa, katakanlah kena juga orang-orang Islam, habis seluruh dunia. Sebab umat Muhammad ni seluruh dunia. Satu. Yang kedua, Nabi SAW berdoa ni, Nabi minta dengan Allah SWT, dan Allah SWT terima. Sebab itu tidak berlaku. Walaupun bala yang menimpa umat dulu tu ada juga secara terpencar-pencar di sana sini, ada berlaku, tapi dia tidak menyeluruh. Umat Nabi dulu dia tidak ramai, dia satu kaum duduk setempat gitu, hancur situ. Yang lain tak hancur. Dia keadaannya begitu. Kalau umat Muhammad tidak begitu. Apalagi dengan adanya doa Nabi minta jangan umat dia ni dibinasakan semua sekali seperti umat dahulu. Sebab itulah kita tengok hikmat Allah. Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kita tengok, kalau nak tengok Amerika ni teruk benar, Rusia teruk, China teruk, tapi kenapa Allah SWT tak binasakan? Kalau kita tengok perhati hikmat dia, kita pun lemah juga. Itu kerja Tuhan. Kita kata kerja Tuhan macam ni. Kerja Tuhan ni, bila dia benci kepada orang Islam, dia buat nyaya kepada orang Islam, dia macam-macam, orang dia sendiri masuk Islam. Macam mana? Bila orang masuk Islam, duduk menangis, minta doa dengan Tuhan, minta hidayat Tuhan, ada orang macam ni menghalangkan Allah, tak akan buat. Dia jadi gitu. Terutamanya umat Muhammad ni, dia orang cerdik-cerdik. Sebab tu mukjizat yang diberikan kepada untuk mereka, Quran yang boleh kita fikir, boleh baca. Bukan mukjizat seperti Nabi-Nabi dulu. Bila Nabi mati tak ada. Ni Nabi mati pun ada, kamu boleh fikir. Mereka bila fikir, masuk Islam. Lepas tu orang Islam boleh pergi juga, boleh pergi ke sana berdakwah, boleh pergi. Jadi dengan sebab itu masuk Islam Allah. Jadi hikmat Allah kita tak tahu. Kita hanya nampak satu ketika, dan kita mati dalam keadaan itu. Kita mati dalam keadaan orang di situ dia buat nyaya kepada orang Islam. Kita ingat ke cerita dia setakat tu? Dah panjang-panjang lagi cerita. Selepas tu dia masuk Islam. Cuba tengok,
kerajaan Tatar dulu. Tatar yang menghancurkan negara Islam dalam sejarah. Tatar tu masuk Islam kemudiannya. Kalau Allah SWT nak bagi hidayah kepada satu kaum, dia boleh buat. Walaupun dulu dia yang menghancurkan Islam. Kemudian dia pula yang menegakkan Islam. Kerajaan Mughal di India tu, masyhur kerajaan Mughal, Tatar lah tu. Tapi dia sudah jadi Islam pada ketika tu. Bila dia pergi tengok, dia pula menyesal. Cuma untuk seketika kerana sentimen politik, gitulah, pergi hancur dah. Lepas tu dia pula masuk Islam. Yang sekarang ni kita duk sebut Khan, keturunan Khan tu, apa tu lah. Cengiz Khan, Kublai Khan, mari sana. Sekarang ni berapa ramai dah jadi ulama. Termasuklah tu guru saya sendiri, Khan juga. Kerja Allah, kita tak tahu. Kita nampak satu ketika orang yang duduk di zaman tu, Allah teruklah, jahatlah pokok ni. Allah SWT nak macam mana kita tak tahu. Jangan-jangan mereka dulu lebih hebat lagi kemudian Islamnya daripada tempat lain. Apabila dia terima Islam, mana kita tahu? Kalau ada doa-doa hamba-hamba Allah yang Allah SWT terima duduk sana, kita tak tahu kerja Allah. Jadi kita serah ke dia. Kitanya dakwah je lah.